ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيد المرسلين حبيبنا المصطفى محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT. Allah bagi lagi kita izin untuk meneruskan pengajian kitab kita, Kitab Al-Adhkar oleh Syekhul Islam Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan hari ini kita masuk ke bab yang seterusnya, bab yang ke-12. Tapi kalau tengok dekat dalam kitab ni, bab ke-13. Bab, tak kisah, tak ada masalah. Muka surat 13, muka surat 56, bab yang ke-13 dekat kitab Hidayah, Terbitan Hidayah. Dan dekat saya ni dekat nombor 12 lah, tak apa, benda yang sama je insyaAllah. Bab yang ke-12 dekat saya, bab yang ke-13 tu, dia kata babun nahyi 'anil zikr wal kalam 'alal khala'. Bab ataupun bahagian yang menyatakan tegahan ataupun larangan untuk kita berzikir ataupun berkata-kata, berzikir dan berkata-kata 'alal khala', dengan di dalam tandas ataupun ke atas orang yang sedang membuang air besar ataupun air kecil. Sebab kalau tandas, kita nampaklah ada tandas, ada pintu masuk ataupun ada kawasan yang dinamakan tandas secara adatnya. Tetapi pada ketika dulu, orang mungkin buang air kecil dan air besar di kawasan yang khala' ataupun kawasan lapang yang mungkin terselindung sikit dengan pokok-pokok tumbuhan yang kecil dan tidak diketahui itu adalah tempat kecuali tempat mengqada hajat, kecuali orang-orang yang berada di persekitaran itu sajalah. Jadi tegahan ini termasuklah kepada orang-orang yang mungkin buang air kecil dan buang air besar bukan pada tempatnya, juga mendapat tegahan untuk kita berkata-kata ataupun berzikir. Imam Nawawi dia kata apa? Dia kata yukrahu dzikr wal kalam ala hal qada'il hajah. Ditegah ataupun makruh, hukumnya makruh ataupun ditegah ataupun secara kita fahamnya adalah tidak disukai oleh syarak untuk kita berzikir. Zikir mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dengan perkataan. Bila sebut zikir kat sini maksudnya dengan perkataan, dengan perkataan. Wal kalam, dan kata-kata yang biasa selain daripada zikir lah, selain daripada zikir, hal qada'il hajah, pada ketika kita melakukan orang kata apa, buang air kecil ataupun buang air besar, ataupun boleh juga kita kategorikan sebagai kita masukkan dalam kategori ini adalah orang-orang yang mencucikan apa-apa saja najis dan kekotoran di dalam tandas. Maksudnya bila dia masuk dalam tandas, dia mungkin tak buat apa-apa, tetapi di dalam tandas itu sendiri sebenarnya tidak boleh ataupun ditegah untuk kita berkata-kata ataupun berzikir. Sawa'un kana fi sahra, sama ada di padang pasir, maksudnya di kawasan lapang. Kalau dekat sana, dekat kawasan tanah Arab, padang pasir, dekat tempat kita dalam hutan pun termasuk. So, kita kena luaskan pemahaman kita terhadap apa yang ulama bagi tahu dalam konteks yang dibenarkan. Dalam konteks yang dibenarkan. Sebab bila dia kata sahra, dia kata padang pasir, ini dekat Malaysia tak ada padang pasir. Padang pasir tu umpama hutan di kawasan kita. Lebih kurang. Jadi termasuklah juga di padang pasir, di kawasan lapang, di kawasan hutan, ataupun fil bunyan, ataupun di dalam bangunan, bangunan. Sawa'un fi dhalika jami'ul adhkar wal kalam. Tak kisahlah apa-apa yang berlaku di dalamnya dari segi zikir kepada Allah SWT, ataupun apa-apa jenis kalam, ataupun apa-apa jenis perbuatan yang menggunakan mulut dan lidah yang mengeluarkan huruf ataupun kata-kata. Okey, illa kalam ad-darurah, kecuali kata-kata yang diperlukan. Maksudnya darurah ni maksudnya ada kepentingan, ada keperluan. Hatta qala ashabuna idza atasa, sehingga
rakan-rakan kami. Bila Imam Nawawi kata rakan-rakan kami, ashabuna, kawan-kawan kami, rakan-rakan kami ini maksudnya rakan-rakan ulama di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Apa yang mereka kata? Dia kata, idza atasa la yahmadullah ta'ala wa la yushammitu 'atisan wa la yaruddu salam wa la yujibu al-mu'adhdhin wa yakunu al-musallimu muqassiran la yastahiqqu jawaban. Apa yang dikatakan oleh para ulama dalam mazhab Syafi'i, dia kata sehingga kan, mereka kata ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, dia kata kalau bersin la yahmadullah ta'ala. Bila orang bersin, kita bersin di dalam tandas, sedang melakukan qada hajat, kita tidak boleh maksudnya kata alhamdulillah dalam erti kata, maksudnya dengan perkataan wala yushammitu 'atisan. Kalau orang bersin, kita tak payah kata ataupun tak boleh kata yarhamukallah itu. Okey. Wala yaruddus salam, dan tidak dibolehkan juga, ditegah juga untuk kita jawab salam, sedangkan jawab salam itu wajib. Okey, jawab salam itu wajib tetapi ditegah. Wala yujibul mu'adhdhin, dan orang yang sedang qada hajat juga tidak menjawab ataupun tidak terziak ataupun tidak mengulang kata-kata muazzin yang kita disunatkan untuk ulang apa yang dikatakan oleh muazzin, oleh orang yang melaungkan azan. Wa yakunul musallimu muqassiran la yastahiqqu jawaban. Maka jadilah orang yang memberi salam itu dapatlah sedikit kekurangan. Sebab apa? Sebab dia tak berhak dan tidak layak menerima jawab pada ketika itu. Kena faham, bila kita bagi salam dekat orang, sebenarnya Islam syarak dah susun. Bila kita bagi salam, memang bagi salam itu sunat, tetapi menjawab salam itu wajib. Sebab wajib itu kenapa? Wajib itu kerana orang bagi salam dekat kita dalam konteks dia mendoakan kita. Maka wajib bagi kita untuk mendoakan orang yang mendoakan kita. Itu adab yang diajarkan di dalam Islam. Tetapi bila seseorang yang melakukan perkara sunat bukan pada tempat dia, memberi salam bukan pada tempat dia, maka dia seolah-olah telah merugikan sikit ataupun telah membuatkan dia tidak berhak untuk mendapatkan doa kembali daripada orang yang dia bagi salam. Itu maksud dia, dia jadi orang yang beri salam itu menjadi orang yang maksudnya dia tak dapat apa yang dia sepatutnya dapat kalau dia bagi salam kepada orang lain dalam keadaan orang tu boleh jawab salam dalam konteks dia mendoakan balik kita yang bagi salam kepada dia dengan kesejahteraan. Itu makna dia lah. Okey. والكلام بهذا كله مكروه كراهة تنزيه ولا يحرم فإن عطس فحمد الله تعالى بقلبه ولم يحرك لسانه فلا بأس وكذلك يفعل حال الجماع. Kalaulah dia kata kata-kata ini, berkata-kata ini sebenarnya dia bukan jadi haram. Dia kata wal kalamu bihadza kullihi makruh. Dia kata semua ini adalah makruh karahat tanzih wala yahrum. Malah faham Maksudnya dia kata ini adalah larangan makruh karahat tanzih, maksudnya makruh yang tidak membawa kepada haram. Fa in atasa fa hamidallaha ta'ala biqalbihi wa lam yuharrik lisanahu. Bila dia bersin, dia menyemuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati dia, tak ada masalah. Okey? Fala ba'sa, tidak mengapa. Wa kadzalika yaf'alu halal jima'. Begitu juga kalau seseorang itu menyebutnya dalam keadaan dia sedang melakukan hubungan suami isteri, hubungan suami isteri. Wa rawaina an Ibn Umar radhiyallahu anhuma, kami meriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala marra rajulun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabul fasallama alaihi falam yarudda alaihi, maksudnya sallallahu alaihi wasallam falam yarudda alaihi, rawahu Muslim fi sahihihi. Kami meriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kami meriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, marra rajulun bin Nabi, telah lalu ataupun melintasi seorang lelaki dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yabul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yabul, maksudnya sedang buang air kecil.
kadang-kadang kita fikir keadaan ni masa bila? Masa bila keadaan ini berlaku? Sebab kalau Nabi dekat rumah Nabi, mana ada orang nampak Nabi sedang buat apa? Okay? Mungkinlah keadaan ini berlaku, hadis ini berlaku dalam keadaan Nabi dan para sahabat ataupun mereka ada aktiviti di luar. Maknanya kafilah-kafilah waktu perang ataupun perdagangan ataupun perjalanan-perjalanan yang mungkin mengambil masa dan tidak berada di dalam situasi yang selesa untuk membuang air kecil dan air besar, maka mereka secara adat orang Arabnya dia akan pergi ke kawasan yang lapang ataupun di sebalik pokok-pokok, berselindung di sebalik pokok-pokok. Maka bila berselindung di balik pokok, bukan semestinya pokok tu besar, mungkin pokok tu rimbunannya kecil, mungkin kelihatan di situ ada orang sedang qada hajat dan sebagainya. Maka pada ketika itu seorang lelaki lalu dan nampak Nabi Muhammad SAW sedang buang air kecil. Fasallama alaihi, dan orang tu pun bagi salam ke atas Nabi SAW. Falam yarudda alaihi, Nabi tak jawab pun. Tapi ia tidak menafikan Nabi menjawab di dalam hati. Dia tidak menafikan Nabi menjawab dalam hati. Tapi nak bagi tahunya, dia tidak membalas dengan erti kata menggunakan kata-kata yang didengari oleh orang yang memberi salam. Boleh faham Dia tak ada isu dah kalau kita sebut dalam hati, tapi isu dia kalau jawab salam dengan perkataan pada ketika itu. Okey? Boleh Boleh faham? Kalau tak ada soalan, kita terus lagi. Kita laju sikit pun tak apa sebab dah masuk ke bab-bab yang macam ni, dia tak ada isu sangat. Dia pada awal-awal dulu kita nak memahami konteks penggunaan hadis, klasifikasi hadis dan beberapa perkara yang berkaitan dengan zikir-zikir, kekhususan waktu dan sebagainya. Jadi bila kita dah sampai ke topik-topik macam ni, insyaAllah kita akan laju sikit insyaAllah. Kecuali ada perkataan-perkataan yang sukar difahami dalam hadis, terus boleh tanya supaya kita tak tertinggal dan kita membiarkan perkara yang kita tak faham tu terus kita tak fahami sampai sudah. Okey. Wa anil muhajir bin Qunfudh, daripada Muhajir bin Qunfudh radhiyallahu anhu, qala ataitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabul fasallamtu alaihi falam yurd alayya hatta tawadda ثم اعتذر إلي وقال إني كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهر أو قال على طهارة. حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بأسانيد صحيحة. Daripada Muhajir bin Qunfudh radhiyallahu anhu, dia kata apa? Dia kata ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabul. Aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia sedang buang air kecil. Fasallamtu alaihi falam yarud alaihi. Yang ni ada kemungkinan dekat rumah. Sebab dia tak bagi tahu dekat mana. Tapi ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kemungkinan dekat rumah sedangkan lelaki ni tak tahu dia sedang buang air besar atau buang air kecil? Sebab Nabi tak jawab dan Nabi keluar dan minta maaf. Nanti kita tengok terjemahan dia. Jadi possibility perkara ni berlaku dekat rumah pun boleh ataupun dekat tempat-tempat yang mungkin diketahui Nabi sedang buat air kecil tu selepas Nabi keluar untuk meminta maaf. Fasallamtu alaihi, aku bagi salam ke atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam yarud alayya hatta tawadda. Dan dia tidak menjawab salam dia sehingga dia berwuduk. Thumma i'tadhara ilayya wa qala, kemudian Nabi pun minta maaf kepada Muhajir. Nabi ni adab kita selalulah kena sebut, kena minta maaf, kena selalu ucap terima kasih, kena selalu mensyukuri apa yang Allah berikan melalui hamba-hambanya yang diutuskan dan dihantar untuk berjumpa dan berurusan dengan kita setiap hari. Maka itu salah satu cara kita beradab dan juga beradab dengan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala dan insan yang sama macam kita. Nabi dia kata thumma i'tadhara ilayya wa qala, kemudian Nabi minta maaf kepadaku dan dia kata inni karihtu an adhkurallaha ta'ala illa ala tuhr. Sesungguhnya aku tak suka untuk aku menyebut ataupun berzikir. Dia memasukkan konteks menjawab salam itu dalam zikir.
Jadi menjawab salam itu adalah zikir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke atas kamu kesejahteraan. Sebab siapa yang bagi sejahtera? Yang bagi sejahtera adalah Allah SWT. Kalau jawab panjang lebih sikit, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu termasuk di dalam zikir. Nabi kata, aku tak suka untuk aku berzikir mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala illa ala tuhur. Kecuali dalam keadaan kecuali aku ini berada di dalam keadaan yang suci. Suci kat sini bukan maksud suci daripada najis, tetapi maknanya dekat sini adalah wuduk. Maknanya dekat sini adalah wuduk. Aw ala taharah. Ini riwayat lain mengatakan aw ala taharah dengan perkataan yang lain. Aw ala taharah. Okey, jadi Nabi SAW dia tak suka nak berzikir ataupun tidak suka untuk mengingati Allah Taala kecuali dalam keadaan dia berwuduk. Ini juga tanda bahawa Nabi Muhammad SAW dan juga menjadi amalan para sahabat dalam riwayat-riwayat yang lain yang sahih juga mengatakan bahawa para sahabat juga mencontohi Nabi Muhammad SAW bila buang air kecil, bila buang air besar, keluar daripada kawasan tandas, keluar dari tandas. Cuba tengok kat sini tu sebab saya kata yang ni possibility dia dekat rumah ataupun dekat tempat yang mempunyai facilities yang cukup dengan air dan sebagainya itu sebab Nabi lepas dia buang air kecil air besar dia terus berwuduk. Dia mungkin berbeza kalau buang air kecil dan buang air besar di perjalanan masa musafir dan berdagang dan sebagainya. Maka kebiasaan menjadi kebiasaan dan kelaziman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Okay, mereka ini akan berwuduk selepas keluar daripada bilik air ataupun selepas keluar daripada tempat yang mereka gunakan untuk membuang air kecil ataupun air besar. Dan menunjukkan juga Nabi Muhammad SAW sentiasa berada di atas wuduk. Okey, sebab banyak juga yang diriwayatkan dan menjadi amalan para salafus salih juga mereka banyak menjaga memelihara wuduk. Jadi bila dia kata inni karitu an azkurallaha ta'ala illa ala tuhur, sungguhnya aku tak suka nak mengingati Allah SWT, menyebut berzikir dengan kata-kata muji Allah sebagainya itu dalam keadaan aku tidak bersuci, tidak ada wuduk, maka membawa makna sentiasa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat berada di atas wuduk. Okey, makan pun kita ni dia macam mana nak jaga wuduk? Ada orang tanya macam mana nak jaga wuduk? Macam mana nak kekal wuduk? Kejap-kejap buang air kecil, kejap-kejap buang air besar. Kejap-kejap buang angin. Sama ada orang kata apa dalam keadaan kita sihat atau tidak sihat. Maka macam mana nak jaga? Antara pesanannya adalah kurangkan makan. Kurangkan makan supaya kita makan benda-benda ataupun kan orang kata apa jumlah yang hanya diperlukan oleh tubuh, bukan lebih daripada tu. Itu sebab Allah sebut dalam Quran kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah dan minumlah kamu semua dan jangan kamu berlebih-lebihan. Kadang-kadang bila kita dah kenyang tapi nafsu tu nak lagi, kita kena tambah. Kalau tak tambah pun sebenarnya dah cukup dah untuk badan kita dapat tenaga yang mencukupi untuk kita meneruskan kehidupan kita untuk beberapa senggang waktu yang kita ada setting sendirilah, makan pagi, makan petang, minum pagi, minum petang, malam dan sebagainya. Jadi itu perkara yang disebut oleh Qunfudh radhiyallahu anhu bila mana dia datang kepada Nabi SAW, dia bagi salam dan Nabi tak jawab dan Nabi keluar dan minta maaf dan Nabi bagi tahu kenapa dia tak jawab. Dan Nabi mengajar dekat sini supaya kita sentiasa di atas wuduk. Semoga kita menjaga zikir kita kepada Allah Ta'ala supaya ia berada di atas keadaan yang suci dan sebagainya. Okey? Itu dah habis dah bab berkaitan dengan larangan berkata-kata ataupun larangan berzikir ke semasa di dalam tandas ataupun semasa orang tu ataupun kita sendiri dalam keadaan qada hajat, buang air kecil ataupun buang air besar. Sekarang ni kita masuk ke bab yang seterusnya. Ada soalan ke? Sekejap. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa kita ni dalam tanda sama ada buang air kecil atau buang air besar, perlu tutup kepala kan? Dia
bab tutup kepala tu dia bukanlah satu perkara yang wajib. Adalah ulama orang kata apa menasihati, dan sebenarnya dalam tandas pun sebenarnya kalau kita boleh jaga aurat kita pun elok kita jaga juga, sebab tandas ni tempat syaitan, dan kita pernah belajar hadis-hadis yang menceritakan tentang satr, pemisah di antara kita, jin tengok kita punya aurat dan sebagainya itu dengan doa dan sebagainya, macam kita dah baca sebelum ni. Bab tutup kepala itu wajib ataupun tidak, itu dia tidak tahap wajib, tetapi ada ulama menyarankan untuk kita tutup kepala. Cuma saya tak hari tu dah pernah cari juga, tapi saya tak ingat sama ada ia adalah wajib atau tidak. Tapi saya yakin dia bukan wajib sebab saya dah pernah baca. Cumanya nak bagi dalil balik tu saya tak jumpa. Nanti saya cari balik dan saya bagi tahu balik. Boleh Okey, terima kasih Ustaz. InsyaAllah. Ada soalan lain tak? Kejap, boleh bagi masa saya 1 minit? Kejap. Ustaz, minta diri dulu Ustaz. Ada hal. Okey. Terima kasih, saya sempat cari sikit dan saya refresh balik apa yang saya baca itu. Memang betul dia dalil daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang tak ada. Dan tak ada dalil daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih mengatakan dia buat benda tu dan dia suruh. Tetapi di sana terdapat ada satu riwayat yang tidak kuat. Jadi saya tak nak pegang pada riwayat tu secara metodnya. Tetapi di sana terdapat riwayat yang sahih datang daripada amalan ataupun perbuatan Abu Bakar As-Siddiq. Maksudnya perbuatan dia tu diterangkan melalui kata-kata dia bila dia berkhutbah. Kan para sahabat ni bila dia jadi khalifah, bila dia mengajar para sahabat yang lain, dia bercakap, dia ada sebut satu perkara tentang malu, saya simplifikan makna dia tentang malu dan sebagainya. Dan dia bagi tahu dia masuk ke tandas tutup kepala. Itu di antara riwayat yang sahih datang daripada Abu Bakar As-Siddiq yang kita kata asar lah. Kalau hadis datang daripada Nabi Muhammad SAW, tetapi daripada Nabi Muhammad SAW tak ada. Tapi amalan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan juga salafus salih menutup kepala bila dia masuk dalam tandas. Okey. Jadi amalan para sahabat juga boleh dijadikan dalil dari segi adab lah, dari segi adab. Okay, jadi ulama-ulama mengatakan bahawa menutup kepala masuk dalam tandas itu min mahasinil adab, daripada adab-adab yang cantik untuk kita buat, maka tidak ada masalah. Tetapi dari segi riwayat yang sahih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang tutup kepala, arahan tutup kepala itu tidak ada yang sahih. Maksudnya ada yang dhaif. Maka boleh buat, tak ada masalah, boleh buat, tak ada masalah. Okey Ustaz, artinya berzikir tanpa ada wuduk ada pahala tak? Oh ada, dia tak ada masalah. Berzikir masa tak ada wuduk dapat pahala insya-Allah. Dapat pahala insya-Allah. Cumanya Nabi tak suka keadaan tu. Jadi kalau kita nak ikut Nabi, kita berwuduklah. Tapi kita ni, kehidupan kita ni, kita macam saya selalu ulang lah. Kita tahu tahap mana kita boleh datangkan apa yang Nabi suruh. Nabi pun sebenarnya dia tidak menyuruh benda-benda yang kita tak mampu nak buat. Setiap zaman tu ada cabaran-cabaran dia, ada tekanan-tekanan dia. Maka kalau kita nak ikut betul-betul, kita cuba untuk berada di atas wuduk yang sentiasa ada wuduk. Tetapi itulah bila kita duk bekerja sekarang ni kan dekat pejabat. Kalau pejabat tu Islamik sikit, adalah tempat wuduk yang senang kita nak masuk ambil wuduk dan sebagainya, tandas. Kalau tempat-tempat yang
kurang Islami, tandas pun tak sesuai untuk ambil wuduk dan sebagainya. Jadi ada kesukaran untuk kita berwuduk dan itu tidak boleh dijadikan alasan untuk kita tidak berzikir. InsyaAllah zikir tanpa wuduk itu ada pahalanya dengan niat dan keikhlasan kita kepada Allah Taala, tetapi ia adalah satu perkara yang sebenarnya kalau boleh elak-elaklah, kalau boleh kita ada wuduk sentiasa. Tapi kalau tak ada wuduk sentiasa pun di atas sebab-sebab yang tertentu, maka ia dibolehkan, tidak ada masalah insya-Allah. Okey. Yang tadi itu yang Nabi kata aku tak suka tu, dia ada dua keadaan lah, sama ada dia sedang buang air kecil ataupun dia tidak berwuduk. Ada bukan dua keadaan, ada tiga perkara yang kita kena faham daripada hadis yang kita baca tadi. Kenapa Nabi tak jawab tu? Pertama, dia tidak ada wuduk. Yang kedua, dia duduk dalam tandas mungkin. Yang ketiga, dia sedang buang air kecil ataupun buang air besar. Tapi dalam hadis tu buang air kecil. Boleh faham makna dia? Makna dia Nabi tak jawab tu ada beberapa konteks, ada beberapa sebab. Jadi Nabi hanya bagi tahu dekat luar, dia kata aku tak suka aja, tetapi dia tidak membawa makna haram. Dan teruslah berzikir dalam apa juga keadaan, kecuali keadaan yang tidak digalakkan tu. Sama ada kita ada wuduk ataupun tidak ada wuduk, tetapi utamakan cuba untuk kita sentiasa berada di atas wuduk yang sahih insya-Allah. Boleh adalah zikir tanpa wuduk makruh. Dia zikir tanpa wuduk ini dia tidak ada isu makruh lah, tapi Nabi tak suka. Nabi tak suka, tetapi tidak, kita bincang sebelum ni pun sebenarnya dia tidak membawa kepada makruh, cuma Nabi tak suka. Tapi kalau kita buat zikir dalam keadaan kita berwuduk, boleh faham sebab ulama dia faham dalil-dalil yang datang daripada Nabi Muhammad SAW daripada Al-Quran itu tidak membawa kepada makruh kita berzikir tanpa wuduk. Daripada awal kita belajar mukadimah, ingatkan saya kalau saya silap, tapi saya ingat saya daripada mukadimah kita belajar kitab Imam Nawawi ni, kita tak jumpa yang mengatakan makruh berzikir tanpa wuduk. Tetapi ada beberapa riwayat yang menyuruh kita berwuduk dan menyebut tentang macam tadi, Nabi dia tak suka berzikir kalau dia tak ada wuduk. Jadi itu adalah sunnah, maksudnya cara yang diutamakan oleh Nabi dan para ulama. Maka kita buatlah, kita berzikir, kita ada wuduk. Maksudnya kita sentiasa kena ada wuduk sebab zikir ini tidak boleh berhenti kalau ikutnya. Kan? Maksudnya kita sentiasa kena berzikir, kita sentiasa kena mengingati Allah Ta'ala. Kita duduk dalam keadaan apa pun, kita kena berzikir. Sejauh mana yang, seboleh mana yang kita mampu nak buat. Okay? Jadi ulama-ulama tidak membincang dan tidak menyebut bahawa berzikir tanpa wuduk itu makruh. Tetapi ulama bercakap tentang makruh berzikir di dalam tandas contohnya kan, bercakap di dalam tandas, macam kita baca bab yang kita baru lalu ni. Okey, boleh faham Puan Musliha? InsyaAllah manfaat juga soalan tu kepada orang lain insyaAllah. Cara kalau kita kata sunnah nanti boleh juga kata sunnah, tetapi dia tidak sunat. Dia tidak sunat, maksudnya diutamakan oleh Nabi. Tapi kalau kita berwuduk di atas dasar kita nak mutaba'atun Nabi, kita ikut Nabi Muhammad SAW, maka itu lebih utama untuk kita ikut. Tetapi kalau kita berzikir tanpa wuduk dari itu, okeylah. Sebab kita mungkin masa tu tak ada wuduk. Kalau kita kata nak wuduk juga baru kita nak berzikir, dia dah menghalang kita untuk mendapat banyak fadilat-fadilat. Zikir-zikir tu, utama zikir-zikir yang datang pada waktu-waktu yang khusus. Boleh faham Okey, insyaAllah. Moga Allah bagi kita kekuatan dan kelapangan. Okey. Lepas tu kita masuk, kita masuk ke bab yang seterusnya tu. Dia kata apa? Dia kata babun nahyi 'anis salam 'alal jalisi liqada'il hajah. Dia sebenarnya dia letak bab ni bagi banyak supaya nak menerangkan lagi lah. Nak menerangkan lagi. Tetapi perkara ni kita dah bincang sebelum ni. Dia kata bab pada menyatakan tegahan untuk bagi salam ke atas orang yang duduk untuk melakukan qada hajat. Qala ashabuna, telah berkata kawan-kawan kami, rakan-rakan kami ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, dia kata yukrahus salam alaihi, ditegah makruh bagi salam kepada orang yang duduk dalam tandas ataupun orang yang sedang, kita tahu dia sedang qada hajat. Fa in sallama la yastahiqqu jawaban. Kalau dia bagi salam, dia tidak berhak untuk mendapat jawapan. Dia tidak berhak untuk mendapat jawapan. Li hadithi Ibn Umar wal Muhajir al-madhkurain fil bab qablahu. Okey, seperti mana kita dapati dalam hadis Ibn Umar radhiyallahu anhuma dan Muhajir bin Qunfuz dalam bab yang sebelum ni. Okey.
InsyaAllah. Babu ma yaqulu idza kharaja minal khala'. Okey. Bab pada menyatakan apa ataupun doa apa yang disebut dan dibaca bila keluar daripada khala'. Yaqulu ghufranaka. Yaqulu ghufranaka. Kalau dalam setting kitab Al-Lawami' dia letak berbeza, Ghufranaka satu, lepas tu bawah tu baru dia letak alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adha wa 'afani. Okey. Sebab di situ ada beberapa perkara yang perlu difahami. Okey. Dia kata ghufranaka, yaqulu ghufranaka. Okey. Alhamdulillah. Lepas tu dia kata apa? Dia kata sabata fil hadis sahih fi sunan Abi Daud wa Tirmizi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu ghufranaka. Telah sabit, telah sahih datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sunan Abi Daud dan juga sunan At-Tirmizi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia sebut, dia kata apa? Dia sebut, maksudnya bila keluar daripada khala' dia sebut ghufranaka. Apa makna ghufranaka? Makna ghufranaka adalah maksudnya aku memohon keampunan daripadamu. Ataupun kalau kita nak terjemah Hudi, kita kata macam keampunanmu. Keampunanmu. Maksudnya apa kita nak kata? Rahmatmu contohnya. Maksudnya kita minta rahmat daripada Allah Ta'ala. Kita mengharapkan, ya Allah turunkan rahmatmu kepadaku. Ghufranaka maknanya, ya Allah ampunkan dosaku. Dan keampunan itu datang daripadamu, ya Allah. Saya nak tengok setting dekat dalam kitab Hidayah macam mana. Okey. Sebenarnya setting ni ada sedikit yang agak mengelirukan kalau kita memahami konteks. Kalau tak faham, boleh bagi tahu. Itu sebab pentingnya juga kita menelaah kitab ni dengan cara yang kita bandingkan beberapa cetakan dan sebagainya supaya kita dapat faham. Ada kemungkinan orang kata apa, cetakan itu settingnya agak lari sikit sehingga kita memahami bahawa kalimah ataupun bacaan alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adha wa 'afani itu termasuk di dalam konteks doa yang dengan ghufranaka tu. Boleh faham tak cakap? Okey. Maksudnya sekarang ni kalau ikut dalam kitab Al-Lawami', dia letak ke atas tu ghufranaka, maknanya bacaan yang dibaca bila kita keluar daripada khala adalah ghufranaka sahaja. Yang tu yang sahih. Yang alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adha wa 'afani itu dhaif. Okey, itu dhaif. Yang diriwayatkan oleh apa? Yang sahihnya adalah ghufranaka sebab itu datang daripada sunan Abi Daud dan sunan At-Tirmizi dan sanadnya telah dikaji sahih. Maksudnya bila kita keluar daripada tandas bacaannya adalah ghufranaka. Yang tu yang sahih. Itu yang dia kata thabata fil hadis sahih. Telah datang dalam hadis yang sahih ghufranaka. Boleh nampak tak? Itu sebab kalau tengok dekat kitab Hidayah tu yang nombor 72 tu ditegaskan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan dalam Sunan Abu Daud dan Sunan At-Tirmizi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ghufranaka. Tak ada pun alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adha wa 'afani. Betul tak? Cuma itu sebab saya kata setting tajuk itu sepatutnya nombor 15 zikir ketika keluar dari tandas. Ketika seorang keluar dari bilik kecil hendaklah mengucapkan ghufranaka. Satu. Lepas tu letak dekat bawah dia alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adha wa 'afani, itu dalam hadis yang lain. Dalam konteks yang lain. Nanti kita tengok dekat mana kedudukan klasifikasi hadis yang menyebut tentang alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adha wa 'afani itu. Okey. Jadi yang betul-betul sahih, confirm sahih adalah ghufranaka. Okey. Dan juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Kalau kita tengok dalam kitab Al-Lawami' pun dah ada klasifikasi bahawa itu sahih. Okey. Yang alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adha wa 'afani ni Muhyiddin Dibmasto dia takhrij hadis ni, dia kata hadis ini dhaif, dikeluarkan Ibnu Majah daripada Anas bin Malik melalui sanad jalurnya adalah Ismail bin Muslim yang dikatakan dhaif dan ulama-ulama hadis kata dhaif. Juga Ibnu Sunni mengeluarkan di dalam kitab dia. Okey. Jadi
alhamdulillah alladhi adhhaba 'anni al-adha wa 'afani dhaif. Okey? Nanti ujung sekali ingatkan saya supaya saya terangkan boleh baca ke tak boleh baca dengan i'tiqad dan cara yang betul. Okey. Faham Clear? Okey. Wa rawahu an-Nasa'i. Dan seterusnya dia kata apa? Imam Nawawi dia kata wa rawaina an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja min al-khala' qala alhamdulillahi alladhi adhaqani ladzatahu wa abqa fiyya quwwatahu wa dafa'a anni adahu rawahu Ibnu Sunni wa Tabrani. Okey. Kami juga meriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia keluar daripada tandas, dia kata alhamdulillahilladzi adaqani ladzatahu, segala puji bagi Allah SWT yang merasakan kepada aku, memberikan aku rasa lazat. Bukan lazat maknanya makanan, maknanya lega. Itu sebab bila kita buang air kecil, buang air besar, kita akan rasa lega. Kelegaan itu satu nikmat. Kalau kita buang air kecil dan buang air besar, itu sebab kita ni kadang-kadang kita selalu lupa, kita selalu lupa bahawa nikmat buang air kecil dan air besar itu satu nikmat yang besar. Cuba kita fikir rasa kita masa kita menahan kencing dengan nak buang air besar tu, kita tahan, masa kita menahan dan kita rasa nak buang tu, itu satu keadaan yang kita tak senang duduk, rasa resah dan sebagainya. Selagi tak jumpa tandas, selagi kita tak buang. Tapi bila kita dah buang, kita lupa kadang-kadang bahawa rasa tadi tu yang dah hilang tu, dengan sebab Allah bagi najis kecil dan besar itu keluar tu, kita selalu lupa untuk mengucapkan puji kepada Allah Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sebab dalam hadis ni dia sebut macam ni lah, nanti kita tengoklah dia punya martabat hadis dia, tapi nak ceritanya makna dia tu betul, makna betul. Wa abqa fiyya quwwatahu, dan mengekalkan kepadaku kekuatannya, maksudnya ada kekuatan dan manfaat barang-barang, zat-zat yang ada dalam badan kita ni untuk kekuatan diri kita, energi kita. Wa dafa'a anni adahu, dan mengelakkan aku daripada mendapat kesakitan daripada perkara yang duduk dalam perut aku tadi. Sebab bila Allah jadikan sistem perkembuhan kita ni untuk mengeluarkan perkara yang tidak diperlukan oleh tubuh kita. Kalau benda tu duduk lagi dalam tubuh kita, dia jadi toksik dan dia akan menyebabkan badan kita tak sihat, dan kita punya sistem badan pun jadi rosak dan terganggu. Kalau tengok dalam kitab Al-Lawami' pula, dia kata hadis ini dhaif jiddan, dia kata. Hadis ini dhaif jiddan. Ibnu Hajar Al-Asqalani dia kata dalam Nata'ijul Afkar, dia kata dekat sanad dia ni ada kedhaifan dan ada terputus. Jadi doa ini juga tidak sahih datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey? Boleh faham makna dia secara keseluruhan. Kesimpulan kepada bab doa keluar daripada tandas yang terdapat dalam kitab Al-Adhkar ini, Muhyiddin Mastur dia kata istihbab ay yaqula 'inda al-khuruj min al-khala', disunatkan untuk kita sebut bila kita keluar daripada khala', daripada tandas adalah apa dia? Ghufranaka sahaja. Ghufranaka. Itu yang disebut di dalam kitab Al-Lawami'. Sebab apa? Iqtida' bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasul sallallahu alaihi qalahu khudu'an li rabbih ta'liman li ummatihi. Sebab kita mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sahih datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ghufranaka, bukan doa-doa yang lain. Tetapi ada juga ulama mengatakan bahawa selagi mana ianya dhaif yang ringan, tidak dhaif jiddan, yang macam tadi tu, yang last kali tu yang adzaqani alhamdulillahilladzi adzaqani ladzatahu abqa fiyya quwwatahu wa dafa'a anni adahu, dia dhaif jiddan, dhaif yang sangat-sangat. Jadi dhaif yang sangat-sangat ni kita tak boleh amalkan. Yang macam tadi alhamdulillahilladzi adhaba 'anni al-adha wa 'afani ni, dia dhaif tetapi tidak dikategorikan sebagai dhaif yang kuat. Dia dhaif, dia lemah. Dia lemah. Maka kita tak bolehlah nak salahkan kalau ada orang baca alhamdulillahilladzi adhaba 'anni al-adha wa 'afani. Okey? Sebab dalam keadaan dia membaca juga ghufranaka. Dia jadi salah kalau dia baca alhamdulillahilladzi adhaba 'anni al-adha wa 'afani dan meninggalkan
doa ataupun zikir yang Nabi ajar, ghufranaka. Jadi kalau dia nak baca doa alhamdulillahilladzi adhhaba 'anil adha wa 'afani, dia sebut dulu ghufranaka. Maka bila keadaan itu kita melihat kepada cetakan dan hidayah ni pun sebenarnya mungkin itu yang dikehendaki. Maksudnya baca ghufranaka dulu, lepas tu baru baca alhamdulillahilladzi adhhaba 'anil adha wa 'afani. Tetapi kita yang belajar ilmu ni, kita yang belajar kitab hadis ni, kita kena tahu yang riwayat yang baca alhamdulillahilladzi adhhaba 'anil adha wa 'afani itu adalah riwayat yang dhaif, tetapi kita baca juga sebab dia bukan dhaif yang kuat. Tetapi kalau seorang tu keluar-keluar tandas dia kata ghufranaka, maka dah cukup dah bagi dia. Dah cukup dah bagi dia untuk mengikut apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat ketika dia keluar daripada tandas. Boleh ya? Ada soalan tak? Kejap saya nak tengok kok ada dalam chat box. Ada soalan tak? Okey. Okey, selama ni baca sambung boleh, tak ada masalah. Cumanya bila Puan Muslihah, bila kita dah belajar ni, kita dah boleh faham dah bahawa yang betul-betul sahih adalah ghufranaka sahaja. Okey. Yang alhamdulillahilladzi adhhaba 'anil adha wa 'afani itu boleh kita amalkan dalam keadaan kita kata dan kita faham bahawa itu hadis yang dhaif tetapi tidak dhaif kuat dan maknanya pun makna yang bagus. Dan kita tidak meninggalkan ghufranaka. Kita tidak meninggalkan ghufranaka. Yang jadi masalah macam saya kata tadi tu, bila kita keluar daripada tandas, kita tak baca pun ghufranaka, kita terus utamakan alhamdulillahilladzi adhhaba 'anil adha wa 'afani. Saya yakin dan saya rasa macam yakinlah ramai di kalangan kita tak baca pun ghufranaka. Banyaknya baca alhamdulillahilladzi adhhaba 'anil adha wa 'afani. Tak apa, tak ada masalah. Moga Allah ampunkan kita juga. Dan sekarang ni kita tambah depan dia ghufranak. Alhamdulillahilladzi adhhaba 'anil adha wa 'afani. Boleh ya? Moga kita diberi kekuatan untuk terus meletakkan, kita insert lah sikit-sikit zikir-zikir kita belajar setiap minggu ni ke dalam setting kehidupan kita. Moga kita jadi kuat untuk banyak berzikir dan mengingati Allah Ta'ala dengan hadirnya hati, dengan rasa khusyuk dan tawaduk kepada Allah SWT. Semoga Allah sentiasa menjadikan kita rapat dengan dia subhanahu wa ta'ala. Okey. Babu ma yaqulu idza arada sabba ma'il wudu' aw istiqa'ahu. Bab pada menyatakan seseorang yang bila dia nak letak air wuduk dia dekat muka dia lah, masa dia nak ambil air wuduk. Bila dia nak ambil wuduk, aw istaqahu, ataupun bila dia apa cakap maksudnya pasal apa dekat sini banyak sangat. Kejap, disunatkan, dibolehkan. Oh, sebab tajuk dia jadi pendek. Tajuk dia kata dekat kitab ni zikir ketika berwuduk. Sedangkan dekat kitab saya ni dia panjang sikit lah. Dia letak tajuk babu ma yaqul idza arada sabba ma'il wudu' aw istiqa'ahu. Bab pada menyatakan bila seorang itu nak sabba, nak letak air wuduk ke badan dia, ke muka dia sebagai anggota wuduk yang pertama itu, aw istiqa'ahu, ataupun dia nak ambil air tu, nak pegang dan nak ambil air tu. Okey. Sebab keadaan itu berbeza, sama ada orang kata nak niat tu dekat mana, nak air dah dekat sampai muka ke mana. Itu sebab perbezaan meletakkan niat itu di mana itu berbeza di kalangan mazhab-mazhab yang lain. Cuma Imam Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i secara umumnya kita diajar untuk bila air itu terkena, masa itulah niat. Sebab itulah permulaan perbuatan ibadah kita mengambil wuduk. Bagi mazhab-mazhab lain cukup dengan sekadar bila dia mula buka paip dah niat dah. Bila dia dah cebok air pun dah dia dah niat dah dikira sah wuduk dia insya-Allah. Itu sebab kita tengok tajuk dia macam tu. Yustahabbu ay yaqula bismillah lima qaddamnahu. Disunatkan untuk kita membaca ataupun mengatakan bismillah dengan nama Allah. Okey, seperti mana yang sebelum ni jugalah memulakan semua perkara itu dengan bismillah. Okey. Beza di antara basmalah bismillahirrahmanirrahim, at-tasmiyah bismillah. Maka cukup dengan at-tasmiyah pun tak ada masalah dah. Okey.
bismillah ataupun bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yaqulu ala wudu'ihi. Bab mana menyatakan dia apa yang dia baca ketika dia nak wuduk. Okey, dekat sini yang ada dekat dalam kitab hidayah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yustahabbu an yaqula fi awwalihi. Disunatkan untuk dia ataupun seorang itu mengatakan pada awal nak wuduk itu bismillahirrahmanirrahim. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in qala bismillah kafa. Kalau dia kata bismillah saja cukup tak? Cukup dah dia kata, tapi disunatkan untuk bismillahirrahmanirrahim. Qala ashabuna. Berkatalah ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i. Fa in taraka tasmiyah fi awwalil wudu' ata biha fi athnaihi. Kalau dia terlupa baca ataupun dia meninggalkan bismillah pada awal wuduk, maka dia bacalah dekat tengah-tengah dia dah ambil wuduk tu, masa dia ingat dah tu. Mungkin masa dia ingat tu dia tengah sapu basuh telinga, mungkin masa dia ingat tu dia tengah basuh kaki. Fa in tarakaha hatta faragh. Okey. Kalau dia tinggal sehingga dia hilang, dia selesai. Kalau dia terlupa baca, tadi dia kata baca di awal wuduk. Atabiha fi athnaihi. Kalau dia lupa baca di awal wuduk, dia datangkan bacaan bismillah ataupun bismillahirrahmanirrahim itu di tengah-tengah semasa dia ambil wuduk, masih dia ingatlah. Tapi kalau dia tertinggal langsung bismillah itu pada awal atau pada tengah, dia tak ingat langsung, hatta faragh, sampailah dia selesai ambil wuduk, faqad fata mahalluha fala ya'ti biha, maka telah terlepaslah peluang nak baca bismillah untuk ketika wuduk ataupun permulaan wuduk, maka dia tak payahlah baca bismillah dah. Okey, maksudnya dia dah habis wuduk dah. Mula pun dia tak ingat, tengah pun dia tak ingat, dia takdirkan untuk tidak ingat, maka dia tak datangkan dah dengan bismillah. Maksudnya dia tak payah baca lah bismillah tu sebab dah terlepas waktu. Maksudnya pembacaan bismillah itu bukan pada tempat dia dah pada ketika itu. Wa wudu'uhu sahih, dan wuduk dia tu sahih, maksudnya sah, tak ada masalah. Sawa'un tarakaha amdan aw sahwan, sama ada dia meninggalkan bismillahirrahmanirrahim itu ataupun bismillah itu secara sengaja ataupun lupa. Sama ada secara sengaja atau lupa. Hadza madhhabuna wa madhhabu jamaahiril ulama. Itulah mazhab kami dan mazhab jumhur, majoriti para ulama. Walaupun di sana ada beberapa kaul yang mengatakan wajib untuk kita baca bismillah semasa nak wuduk, tetapi dia bukan dalam mazhab Syafi'i, tetapi dia mazhab-mazhab lain yang juga mempunyai dalil yang pada ulama-ulama itu dalilnya kuat. Nanti kita akan tengok. Waja'a fi tasmiyah ahadith dha'ifah. Imam Nawawi Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, maka ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i dan jumhur para ulama mengatakan tidak wajib baca bismillah, disunatkan baca bismillah. Dan dia kata, Imam Nawawi dia kata, waja'a fi tasmiyati ahadith dha'ifatun thabata an Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala annahu qala la a'lamu fi tasmiyati fil wudu'i hadithan thabitan. Telah datang dalam bab tasmiyah, dalam bab suruh baca bismillah semasa nak wuduk, hadis-hadis yang lemah. Hadis-hadis yang lemah. Telah sabit, telah sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Dia kata apa? Dia kata, Imam Ahmad bin Hanbal dia kata, la a'lamu fi tasmiyati fil wudu'i hadithan thabitan. Aku tidak mengetahui dalam bab menyebut nama Allah, maksudnya menyebut tasmiyah, bismillah atau bismillahirrahmanirrahim ketika nak wuduk ini, aku tak tahu ada hadis yang sahih. Dia, kalau kita kata aku tak tahu ada hadis sahih, tu ada masalah lah, sebab kita bukan ulama besar, hadis pun berapa kerat je yang kita hafal. Tetapi yang sebut ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ni dia special sikit sebenarnya. Imam-imam lain pun ada speciality masing-masing, ada keistimewaan masing-masing, tetapi Imam Ahmad bin Hanbal dia special sebab fuqaha menyebut dia sebagai faqih. Maksudnya tergolong dalam golongan ahli fiqh. Para muhaddis juga memasukkan dia sebagai muhaddis sebab dia ada kitab yang besar, Musnad Ahmad bin Hanbal. Kalau tengok kitab dia berjilid-jilid, compare dengan Imam Malik, kitabnya
kecil, Muwatta satu jilid je kalau matan saja. Kalau Musnad Imam Syafi'i juga ada kitab hadis, Musnad dia tu kecil juga. Tetapi Musnad Ahmad bin Hanbal, seorang yang faqih, seorang yang diletak sebagai pengasas kepada mazhab Hanbali, mempunyai kitab hadis yang agak besar berbanding dengan ulama-ulama fiqh yang lain. Maka bila Imam Ahmad disebut gitu, dia tidak tahu ada hadis yang sahih tentang menyuruh kita membaca bismillah pada wuduk, maka ulama mengambil iktibar bahawa memang tak ada, dan bukan berpegang kepada kata-kata Imam Ahmad sahaja, tetapi selepas menelusuri beberapa riwayat yang datang menunjukkan kepada kita hadis-hadis itu dhaif. Betul hadis-hadis itu dhaif, walaupun ada ulama kata hadis itu menjadi kuat sedikit dengan sebab ada banyak sokongan-sokongan lain, tetapi banyak hadis yang dhaif tentang arahan membaca bismillah. Okey, contohnya dia kata minha, di antara hadis-hadis itu adalah di antara hadis-hadis itu adalah okey, la wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Tidak ada wuduk bagi sesiapa yang tidak menyebut nama Allah alaihi. Maksudnya ketika dia nak wuduk. Imam Abu Daud meriwayatkan dan beberapa imam lain yang meriwayatkan daripada dan Imam Nawawi dia kata warawayna min riwayat Sa'id bin Zaid wa Abi Sa'id wa Aisyah wa Anas bin Malik wa Sahl bin Sa'd. Warawainaha kullaha fi Sunanil Baihaqi, dan kami meriwayatkan semua itu dalam Sunan Baihaqi, dan selainnya wadha'afaha kulluha al-Baihaqi, dan Imam Baihaqi mentadhaifkan ataupun melemahkan semua riwayat yang menceritakan tentang hadis ini. Hadis mana? Hadis la wudu'a, maksudnya tidak ada wuduk bagi siapa yang tak baca bismillah ketika nak wuduk. Memang banyak riwayat daripada Abu Dawud, riwayat di riwayat Imam Nawawi juga meriwayatkan daripada Sa'id bin Zubair bin Zaid dan Abi Sa'id dan Aisyah dan Anas bin Malik dan Sahl bin Sa'ad, tetapi hadis ini semua didhaifkan oleh para ulama. Okey. Maka hadis yang pertama ini betul lah, maksudnya hadis dhaif dalam menyuruh kita baca bismillah ketika nak wuduk. Okey. Jadi dia bawa satu sahaja hadis yang dhaif tentang arahan untuk membaca bismillah ketika berwuduk. Okey. Lepas tu bab fi bayani hukmi ma yuqalu fi ibtida'il wuduk. Bab pada menyatakan apa yang dibacakan pada permulaan wuduk. Qala ba'du ashabina, berkatalah sebahagian daripada rakan-rakan kami dalam mazhab Syafi'i, wa huwa Syekh Abdul Fath Nasrul Maqdisi Az-Zahid. Daripada yang menyebutnya adalah Syekh Abdul Fath Nasrul Maqdisi Az-Zahid. Okey, itu nama ulamanya dalam mazhab Syafi'i. Dia kata apa? Dia kata yustahabbu lil mutawaddi an yaqula fi ibtida'i wudu'ihi ba'da tasmiyah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia kata disunatkan untuk seseorang yang nak berwuduk pada permulaan wuduk dia selepas dibaca bismillah. Dia tekankan ke situ. Itu sebab ulama ni bagus. Maksudnya ulama ni hebat, pandai bila dia nak bagi bacaan yang mungkin datang daripada riwayat yang tidak kuat, tetapi dia mengutamakan riwayat yang kuat dulu. Contohnya, dia letak dulu tasmiyah. Sebab disunatkan untuk kita buat apa-apa dengan tasmiyah dulu. Walaupun dia tidak menjadi wajib, tetapi jadi sunat. So, tasmiyah dulu, baru asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa hadha alladhi qalahu la ba'sa bihi illa annahu la asla lahu min jihati sunnah wa la na'lamu ahadan min ashabina wa ghairihim qala bihi wallahu alam. Tetapi Imam Nawawi kata apa? Dia kata apa yang disebut oleh sebahagian daripada kawan-kawan kami dalam mazhab Syafi'i itu, Syekh Abdul Fath Nasrul Al-Maqdisi Az-Zahid ni, dia kata kata-kata dia tu tak ada apa-apa, maksudnya boleh buatlah apa, tidak ada masalah.
tapi dia tidaklah datang daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebegitu. Cumanya ulama itu menyuruh baca sebab tak ada diriwayatkan secara spesifik apa yang ada dibaca di awal wuduk. Maksudnya dia tidak ada satu hadis yang sahih yang kukuh betul-betul tentang bacaan khusus di awal wuduk. Cuma yang perlu ada apa dia? Niat. Cumanya adalah satu hadis yang kita baca tadi yang suruh baca bismillah tetapi ia tidak kuat. Jadi membaca bismillah di awal wuduk adalah menggunakan dalil yang umum yang mana kita disunatkan baca bismillah dalam setiap perbuatan kita, lebih-lebih lagi perbuatan ibadah. Boleh faham Ada soalan terus tanya, jangan tinggalkan ragu-ragu. Saya selalu baca bismillah masa basuh tangan semasa ambil wuduk. Boleh belaka, tak ada masalah sebab itu pun di antara perkara yang disunatkan. Nabi bila bangun dia baca, dia basuh tangan dia dulu sebelum nak ambil wuduk tu, basuh tangan dulu. Sebab dalam satu riwayat dia kata sebab kamu tak tahu li'annaka la tadri aina batat yaduk. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebab kamu tak tahu malam tadi kamu memang tidur dekat atas. Maksudnya kamu tidak tahu dekat mana tangan kamu berada semasa kamu tidur. Itu sebab kita disunatkan bangun dari waktu malam sebelum kita ambil wuduk, nak ambil air letak kat muka kita, basuh dulu tangan sebab kita tak tahu dekat mana. Sebab ini Nabi sebut atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, dia kata kamu tak tahu dekat mana tangan kamu tidur malam tu. Kita tidur kita tak tahu, kadang kita tidur kepala kat sini, bangun pagi esok kepala kat sini kan. Lepas kahwin baru tahu lelaki kita ataupun suami kita tu tidur nakal atau tidak. Isteri kita pun sama juga. Maka cara tidur itu kena jagalah sebenarnya. Ketenangan itu hadir dengan izin Allah SWT. Ada orang yang buah tidurnya, ada orang yang tidurnya setempat itulah, ada orang yang tidur macam-macam keadaan, ada yang berdengkur dan sebagainya. Semoga Allah SWT memelihara kita dari segala benda yang tidak baik. Tapi nak ceritanya itu di antara perkara yang kena jaga. Basuh tangan dulu. Maksudnya basuh tangan tak ada masalah. Okey? Maksudnya baca bismillah kan kita bagi tahu tadi, maksudnya permulaan nak wuduk tu dah boleh baca bismillah dah. Tak ada masalah. Dekat mana-mana pun tak apa. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya merujuk pada kitab Al-Hidayah yang nombor 1 tu kan, zikir ketika berudu. Para 1, mula-mula dia kata disunatkan membaca bismillah. Jadinya hukumnya sunat kan? Okey, boleh. Hukumnya dia disunatkan, kemudian para kedua kan di bawah tu macam dia contradict. Macam apa tu? Dia kata tidak ada hadis yang sahih, tapi hukumnya sunat pada para 1. Okey. Saya ulang balik sebab saya menggunakan kitab yang ada dekat saya tu. Okey, pertama sekali dia kata disunatkan. Dia kata disunatkan baca bismillah dan boleh juga hanya membaca bismillah. Itu yang terjemahan dia, betul tak? Ya, betul. Jadinya maknanya hukumnya sunat lah tu Ustaz. Sunat dengan menggunakan dalil umum, kita memulakan setiap perkara dengan bismillah. Kan dalil kan ada dalil mengatakan kita bismillahirrahmanirrahim. Ulama mengambil makna dan hukum bahawa setiap amalan itu bermula dengan bismillah. Maka kalau setiap perkara yang baik itu dimulakan dengan bismillah, apatah lagi ibadat. Ibadat. Maka kata-kata atau terjemah disunatkan membaca bismillah dan boleh juga disunatkan membaca bismillahirrahmanirrahim dan boleh juga hanya membaca bismillah, itu tidak ada masalah. Pertama, okey. Tetapi dia kata kami mengatakan jika di awal wuduk tidak mengucapkan basmalah maka dibaca di tengah-tengahnya, itu ada masalah tak? Kat situ tak ada isu kan? Ada, tapi isunya para kedua tu Ustaz. Okay. Because dia kata tidak ada hadis yang sahih mengenainya. Okay. Macam contradict, macam apa tu, keliru. Tidak ada hadis yang sahih terhadapnya, itu refer kepada ayat yang bermula dengan dekat kitab saya tu. Sebab saya nak tengok balik kejap. Sebab saya baca tadi kitab saya. Yang saya tengok, kalau tengok dekat apa yang saya share kat sini,
Kalau tengok kepada apa yang saya share kat sini, nampak cursor saya tak? Nampak. Okey. Dia refer kepada Allahu Akbar, mana dia tadi? Bab tadi. Okey, patutlah dia jadi macam contradiction sebab mana kejap tadi saya rasa saya dah baca dah. Mana dia duduk ni? Ustaz, boleh saya tumpang bercakap sini? Boleh. Saya merujuk kepada buku sama juga Terjemahan Al-Azkar yang tebal Imam Nawawi tu memang betul seperti puan tu kata. Dalam ayat pertama ataupun bahagian pertama tu zikir kita berwudud disunatkan baca Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi dalam di akhir para tu Imam Ahmad bin Hanbali seperti Ustaz kata, saya tidak mengetahui ada hadis sahih dalam bacaan Bismillah ketika wuduk. Dan yang seterusnya adalah cuba menerangkan pada kita hadis-hadis yang cuba mengatakan bahawa zikir ketika wuduk ini yang disunat tu tidak ada yang hadis yang sahih, semua daif. Jadi pada saya bukan kontradik, ia hanya menerangkan dengan lebih jelas lagi bahawa tidak ada hadis yang sahih yang mengatakan sunat. Tetapi macam Ustaz kata, pada pandangan saya, fahaman saya, kita dalam semua aspek pekerjaan kita apa saja, kita mesti mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apatah lagi kalau kita nak ambil wuduk. Okey, ibadat. Itu tidak ada kontradik pada saya, minta maaf. Okey. Terima kasih Puan Khadijah. Sebenarnya saya ke arah itu juga, terima kasih sebab mendahului saya, sebab membantu saya, sebab saya dah jumpa dah tadi tu. Nampak dekat skrin tu saya share nombor 16 tu, dia kata babu ma yaqulu ala wudu'ihi, kan, dia kata apa yang kita nak baca semasa kita nak wuduk. Itu ayat, itu terjemahan yang ada dekat kitab Hidayah. Dia kata yustahabbu ay yaqulu fi awwalihi bismillahirrahmanirrahim fa in qala bismillah. Bila dia kata bismillah, disunatkan baca bismillahirrahmanirrahim, tapi kalau kata bismillah saja pun dah cukup. Okey? Itu dalil umum. Okey? Lepas tu yang kata arahan untuk mewajibkan baca bismillah pada awal wuduk, itu tidak ada hadis yang sahih. Itu yang refer kepada kata-kata Imam Ahmad. Okey, itu yang refer kepada kata-kata Imam Ahmad. Lepas tu bila kita pergi ke bawah lagi yang nak habis kepada bab tu, kita jumpa apa yang Imam Nawawi sebut. Dia kata sebahagian daripada imam ataupun kawan kami dalam mazhab Syafi'i yang disebut kat sini adalah Syekh Abdul Fath Nasruddin Al-Maqdisi ni, dia ada sebut, dia kata disunatkan untuk orang yang ambil wuduk baca bismillah. Betul lah? Baca bismillah. Lepas tu baca apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Betul tak? Betul. Tapi dia kata dekat sini tak ada masalah dengan apa yang Abdul Fath Nasruddin Al-Maqdisi kata, tapi dia kata tak ada masalah, tapi dia kata dari segi sunnahnya tak ada. Bacaan secara khusus macam ni tak ada. Tapi boleh je tak nak baca, boleh baca, tak ada masalah. Itu sebab saya selalu ulang. Kalau tidak ada doa khusus pada tempat itu, maka kita boleh guna hadis yang daif yang tidak kuat. Tidak ada masalah. Ataupun doa-doa lain. Tidak ada masalah. Tetapi kita tidak boleh meninggalkan kalau ada bacaan yang khusus dah Nabi sampaikan dalam hadis secara sahih. Boleh faham tak? Kita ni banyak keadaan yang jadi isu dalam masyarakat kita adalah ada hadis yang sahih tapi kita pergi pilih ambil hadis yang tidak sahih. Boleh clear kan? Itu isu dia. Jadi dekat sini, itu sebab Imam Nawawi dia kata perkara ni tak ada masalah. Tetapi dari segi sunnahnya tak ada dalil yang sahih tentang baca bismillah dan baca asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh faham Betul ke Puan Khadijah? Nisun boleh faham? Fahaman saya macam tu. Dalam buku ini pun banyak diterangkan seperti itu Ustaz. Panjang lebar. Saya pun rujuk pada Al-Hidayah tu yang tebal tu, An-Nawawi. Dan telah baca sampai habis lah Ustaz ni. Dan faham saya sama dengan yang Ustaz terangkan tadi.
Terima kasih. Okey, InsyaAllah. sama-sama. Nisum boleh Nisum Ustaz, Ya. yang saya heran tu kan, dia kata disunatkan membaca bismillah. Sunat tu hukum kan Ustaz? Betul. Hukum dalam Islam. Betul. Tapi kemudian kenapa yang para kedua tu dia kata tidak ada hadis sahih mengenainya. Okey, Macam seolah-olah padahal dia sunat, tapi kenapa tak ada hadis sahih mengenainya Ustaz? Okey, kejap. Kenapa? Muka surat berapa tu yang Nisum refer tu, muka surat berapa? 59. Okey, 59. Al-Hidayah. Al-Hidayah. Perkara yang mana? Perkara 1. Zikir ketika berwudu. Okey, perkara 1 dia bagi tahu sunat membaca bismillahirrahmanirrahim kan? Kan artinya hukum dia sunat. Okey, hukum dia Kemudian the sunat. next para tu macam seolah-olah macam Apa yang dia kata? Tentang bacaan bismillah dalam wuduk sendiri hanya berdasarkan pada hadis-hadis yang dhaif, betul? Kenapa dia tak ada yang sahih? Because hukumnya sunat kan, Allah beri hukum sunat. Tapi kenapa dia tak, hadis dia hanya dhaif saja? Macam seolah-olah tak selari macam. Mungkin pahaman saya yang salah lah Ustaz. Betul. Macam ni, ulama membincangkan dari segi kewajipan kena baca bismillah pada awal wuduk. Faham tak? Kewajipan. Sebab tadi saya ada sebut bahawa jumhur, majoriti ulama mengatakan tidak wajib baca bismillah untuk wuduk. Hanya disunatkan. Tetapi ada beberapa pendapat lain di kalangan para ulama yang mengatakan wajib baca bismillah ketika nak wuduk. Jadi siapa yang tak baca bismillah, dia jadi tak sah wuduk dia. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i dan majoriti ulama sah wuduk sebab hukum baca bismillah adalah sunat. Jadi nak menerangkan bahawa tidak wajib baca bismillah untuk wuduk itu adalah pendapat yang disebut oleh Imam Ahmad bin Hanbal, dan dia buat mari pula, Imam Nawawi buat mari pula tak ada hadis pun sebenarnya yang sahih tentang arahan membaca bismillah sebagai wajib ketika wuduk. Boleh faham tak? Maaf Ustaz, mungkin kalau kita lihat apa yang ditulis oleh Abu Hurairah, yang maksudnya tidak ada wuduk bagi orang yang tidak menyebutkan nama Allah padanya. Jadi di situlah yang mungkin mengelirukan bagi kalau kita baca halfway, kerana dia cuba hendak menunjukkan bahawa ini ialah hadis-hadis yang dhaif. Betul. Tidak ada yang mengatakan kita perlu atau wajib. Betul. Jadi, itu sebab kalau tengok betul. Kita faham apa yang nak dituliskan di sini. Sepatutnya di antara hadis-hadis tersebut adalah tu dia kena ke bawah sikit dan dirapatkan dengan hadis 74 tu. Ya betul. Sebab dia bagi tahu kat sini memang Imam Ahmad dia bagi tahu dah, dan memang ulama hadis dah check dah, memang tak ada hadis yang sahih tentang kewajiban membaca bismillah untuk berwuduk. Boleh faham Jadi hadis-hadis yang dhaif itu di antaranya inilah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini. Jadi dia tidak jadi disunatkan baca bismillah ketika berwuduk, tetapi tidak diwajibkan kerana di sana tidak terdapat sunnah ataupun hadis yang sahih mengatakan tentang kewajipan membaca bismillah ketika berwuduk. Maka siapa yang berwuduk tak baca bismillah, wuduknya sah. Siapa yang baca bismillah ketika wuduk, maka dia melakukan perkara yang disunatkan di dalam syarak. Tapi Ustaz, minta maaf Ustaz. Boleh, tak di apa, dalam tak apa. para kedua tu kan, Imam Ahmad bin Hanbali, dia tak ada kata wajib pun. Tak ada, kewajipan tu langsung tak ada di dalam para tu. Mungkin kitab Ustaz adalah, dalam kitab yang terjemahan ni, dia tak ada kata mengenai kewajipan. That's why bila saya melihat, mula-mula dia disunatkan. Selepas tu hanya hadis dhaif dia kata. Itu yang saya heran lah. Dia hukumnya sunat, kenapa dia jadi hanya ada hadis yang dhaif.
Betul. Itulah yang mungkin saya silap Betul, baca betul. lah Ustaz, Dia fahaman. sebenarnya ada sikit lah, tetapi perlu kepada itu sebab baca kitab apa semua ni kadang-kadang kena betul lah, kena berguru jugalah. Ada benda yang kita boleh baca secara secara sendiri dan kita jelas. Okey, kalau tengok betul-betul kalau kita nak analisa paragraf, saya masa sikit tak ada masalah. Okey. Kita tengok kat situ dia kata jika bacaan tersebut ditinggalkan sama sekali maka tidak dapat lagi digantikan walaupun wuduknya tetap sah. Baik ditinggalkan sama sengaja ataupun kerana lupa. Itulah mazhab kami dan mazhab jumhur ulama. Maknanya dia nak cerita kat situ tentang sahnya wuduk itu walaupun tak baca bismillah. Maksudnya dekat situ nak tekankan tentang sah. Dari segi perbahasan para ulama memang ada perbahasan tentang wajib atau tak wajib baca bismillah ini ketika wuduk. Mungkinlah ada yang perlu dikemaskinikan dari segi terjemahan juga atau penyusunan paragraf jugalah, insya-Allah. Jadi yang pentingnya kita dah boleh faham Ya, insya-Allah Ustaz. InsyaAllah Ustaz. Terima InsyaAllah kasih. kita boleh buat keputusan. Saya minta maaf, takut saya sendiri yang lemah nak bagi tahu dan terangkan dalam bentuk yang mungkin lebih simplified untuk ramai orang faham, tetapi itulah mungkin itu kelemahan saya sendirilah, insya-Allah saya cuba Ustaz telah buat yang terbaik. Minta maaf insya-Allah. terbaik, Betul lah dia tak ada perkataan isu wajib ataupun sebab kitab ni kitab hadis kan, kitab hadis, dia bicarakan tentang hadis. Kalau kita bicara tentang kitab fiqh, dia akan sebutlah secara detail lah isu sunat, isu wajib ke tak dan sebagainya, apa implikasi perkara yang sunat tidak dibuat, apa implikasi perkara yang wajib tidak dibuat ketika certain aktiviti ataupun proses ibadah kita lakukan, insya-Allah. Jadi saya rasa harap boleh clear yang tu, insya-Allah. Jadi ia berkaitan dengan baca bismillah itu disunatkan ketika kita nak wuduk. Cuma ada Imam Maqdisi tadi dia tambah, dia suruh baca, dia kata disunatkan juga baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Imam Nawawi kata tak ada masalah juga. Tak ada masalah juga. Maksudnya boleh tak kita nak baca macam tu? Boleh tak kita nak baca bismillahirrahmanirrahim asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh? Boleh. Boleh. Ada masalah pada saya. Tapi jangan tinggal bismillah. Jelas Ustaz, terima kasih. Okey, sama-sama, insya-Allah. Ustaz, bagus sekali kalau misalnya perbincangan seperti ini kita buat dua hala dan kita rujuk kepada buku. Maknanya daripada kita ada buku, jadi apabila Ustaz terangkan, kita faham dan kita rujuk sendiri. Kalau tak faham, kita bertanya Ustaz lagi. Sebab ada kalanya, minta maaf je, ada kalanya terjemahan dibuat bukan oleh orang pakar dalam bidang tu. Kalaulah misalnya terjemahan bukan bidang orang pakar, jadi dia memberi penerangan secara literal. Betul. Dia bukan mendalam. Dia tidak ada ulasan yang boleh orang-orang macam kami semua ni baca dengan lebih faham. Ya, insya-Allah. Itu sebab saya hari tu saya minta saya guna kitab Arab dulu sebab saya nak compare juga beberapa, sebab saya pernah juga menghadapi perkara ni dalam beberapa kitab lain lah, antaranya Rahiq Makhtum yang cerita tentang sirah Nabi kan, yang diterjemah oleh Yadim tu ada jugalah satu tu, tak adalah banyak sebenarnya. Proses terjemahan dan usaha terjemah kitab Arab ni terlalu tinggi nilai dia sebab dia dah memudahkan ramai orang-orang yang tak tahu bahasa Arab membaca dan memahami syariat. Tetapi itulah, tidak terlepas daripada beberapa kesilapan kecil lah. Kita minta Allah ampunkan dan Allah bagi rahmat dan pahala yang besar kepada mereka-mereka yang terjemah kitab-kitab ni lah. Cumanya itulah, macam tadi perlu kepada ada pembincangan dua hala dan tidak salah pun ada yang tidak faham, mungkin itu kelemahan saya sendiri. Tidak salah juga siapa yang membantu saya mungkin terdahulu baca daripada saya terima kasih sangat-sangat sebab bila saya duk mencari, sebab benda tu saya mengajar ni ada 2-3 skrin dekat depan, maksudnya ada 2-3 tab yang saya bantu saya untuk memberi maklumat yang mungkin saya cuba untuk bagi yang baik lah. Jadi saya nak tukar-tukar tab tu, dia jadi macam tu duk mencari tu di mana yang Niksum baca, dan benda tu memang ada dah dekat kitab ni, cumanya saya terlupa, saya pergi tengokkan kitab Arab. Jadi itu yang membuatkan saya sedikit ambil masa untuk menerangkan perkara tu, dan terima kasih siapa-siapa yang bantu dan semoga Allah bagi kita kefahaman lah. Saya rasa kita dah habis dah. Sebelum kita masuk kepada bab yang mana? Bab yang kita sampai mana tadi?
kita sampai dekat 74. 74, tetapi Kalau kita kita- tetapi kita ada satu hadis lagi dalam 74 tu. Kan? Boleh saya betul, teruskan ke sampai sebelum 75? Masing-masing ada masa lagi ke atau macam mana? Tadi dah yang hadis 74 tadi yang seperti Puan Niksum kata yang contradictory itu, itulah yang sebenarnya yang disebut oleh Abu Hurairah. Tapi Itu yang 74 kita dah kiranya kita dah bincang Ustaz secara tak langsung tentang tidak ada wuduk bagi orang-orang yang tidak menyebutkan nama Allah. Dia ada berkaitan secara langsung lah, jadi tidak perlu kita bincang lagi, lihat nanti mengelirukan lagi sebab pada saya sudah jelas bahawa apa yang kita telah bincangkan dan kita boleh tinggalkan bahagian ini supaya jangan lagi mengelirukan orang yang mungkin ada sikit-sikit masalah. Cuma saya tengok dekat sini ada satu lagi hadis yang disebut yang ada asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah yang kita baca selalu tu kan? Yang dibaca yang di Syekh Abu Fatah, yang disebut oleh Syekh Abu Fatah Nasir Bukan selepas daripada tu. Setelah selesai berwuduk yang Abdul Fatah cakap tadi tu masa dia nak mula wuduk. Boleh perasan tak? Muka surat 60. 75. 75 lah tu, 74 sudah dah bercerita bukan. 75 kita tak masuk lagi. 74 tadi saya berhenti dekat asyhadu alla bismillah. Lepas tu sambung asyhadu alla ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu sahaja. Selesai beruduk. Selesai wuduk yang panjang lagi tu ada satu tetapi lagi yang panjang doa. Betul tak? Doa yang panjang selepas berwuduk Ustaz. Setelah selesai berwuduk tu kan? So dekat sini saya sambung satu lagi boleh tak? Boleh Ustaz, boleh. Sambung Ustaz. Sambung. Okey, sekejap je. Okey. So, setelah selesai berwuduk, dia kata wa yaqulu ba'dal faragh min al-wudu'. Bila selesai daripada berwuduk, baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. So ini doa yang dibaca selepas berwuduk. Ini doa yang dibaca selepas berwuduk. Jadi kita dah selesai dah nombor 74 dan insya-Allah next session kita sambung ke hadis yang ke-75 yang menceritakan tentang riwayat oleh Umar Al-Khattab insya-Allah. Ya, jadi saya mohon maaf kalau ada kekeliruan, kita minta daripada Allah Ta'ala bagi kita kefahaman, termasuk saya juga saya minta Allah bagi saya kebolehan lah untuk cuba mengelak daripada perkara-perkara yang mungkin mengelirukan para jemaah. Saya mohon maaf sangat-sangat dan terima kasih siapa-siapa yang bertanya, semoga ia juga membantu saya sebenarnya untuk lebih peka dengan beberapa perkataan dan frasa di dalam terjemahan ataupun kitab yang saya guna. Semoga kita dipimpin oleh Allah Ta'ala dalam keadaan yang terbaik. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah SWT yang salih-salihah insya-Allah. Semoga Allah himpunkan kita juga di dalam syurganya insya-Allah. Aku lupa amin. Amin ya rabbal alamin. Sikit Ustaz boleh? Apa dia? Nak tanya sikit, nak tanya boleh? Boleh. Ni gini, saya bukan tanya pasal zikir ni ada orang baca subhanallah wa bihamdih subhanazim kan? Lepas tu ada pula yang baca subhanallah azim wa bihamdih. Boleh ke tu? Kedua tu? Ni bacaan masa bila? Tak zikir. Zikir ni tidak ada masalah kalau untuk zikir umum. Untuk zikir umum maksudnya dia duduk saja dia teringat nak baca subhanallah. Cuba baca tadi. Subhanallah subhanallah azim. Tapi ada satu lagi pula dia buat subhanallah azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Dia tak ada masalah sebab makna dia pun tak ada salah. Subhana rabbiyal azim. Maha suci Tuhanku yang maha besar. Wa bihamdih, segala puji baginya, tak ada masalah. Tak ada masalah. Saya cakap tak ada masalah ni bagi keadaan yang umum. Maksudnya dekat mana-mana dia teringat nak berzikir, dia berzikir.
Tak ada masalah. Yang Okey. jadi salahnya kalau kita tetapkan doa zikir yang tadi yang Puan kata tadi tu dekat tempat-tempat yang khusus sedangkan Nabi tak khususkan. Itu dia tak ada masalah. Okey, insya-Allah. Okey, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi aku qauli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum. Ustaz, sekejap ya. Ya, ada lagi ke? Saya hanya nak melahirkan rasa sukacita dan rasa kita belajar daripada orang akademik ni, kita nampak benda-benda yang kita boleh bertanya dan sebagainya, dan Ustaz menggunakan banyak-banyak reference sebagainya untuk membantu kita. Jadi itu satu kelebihan lah untuk saya. Terima kasih banyak Ustaz. InsyaAllah sama-sama, Okay, terima kasih Puan Khadijah. Okey, ada lagi Okay, ke yang lain? Okey, saya kira kita dah boleh tutup ya Ustaz. Sebab masa pun dah lebih. So, jazakallahu khair al-fadhil Ustaz Muhammad Al-Zahar, dan terima kasih atas pencerahan dan perkongsian ilmu yang cukup padat dan menarik bab larangan berzikir dan bercakap ketika dalam tadas dan seterusnya. Dan iaitu antara amalan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari, kerana ia memiliki banyak barakah buat diri kita. Dan saya mewakili pihak pengusaha, mohon maaf jika ada salah bicara daripada saya. Yang sempurna itu hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dari pihak pengurusan Kelab Sahabat Pecinta Al-Quran, sentiasa mendoakan kepada penaja agar diberi kesihatan yang baik dan dimurahkan rezeki atas tajaan semangat tajaan ini dan menjadi bekalan menuju ke akhirat kelak. Dan ucapan terima kasih buat para jemaah yang sudi hingga ke akhir majlis ini, dan teruslah berada dalam program ini yang disusun oleh OPAH Kelab Sahabat Pecinta Al-Quran. Dan bagi menunggu kami di sini Ustaz, mohon tutup dengan tasbih kafarah dan soalan Ustaz. Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim wa li wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum semua. kasih Ustaz.